Dan kita lihat di situ banjiran penonton yang terbahagi dua. Sebelah berwarna putih, sebelah berwarna kuning. Dan para pemain telah pun mula untuk memasuki padang bagi perlawanan separuh masa yang kedua, perlawanan akhir Piala FA. Pertemuan antara pasukan Terengganu bertemu pasukan Perak pada malam ini. Kedudukan masih lagi terikat 0-0. Siapakah yang akan meleraikan ikatan 0-0 ini? Adakah pasukan Perak dengan Khalid Jamlus dan Kita Manju, atau adakah Dos Santos dan Alpha Poto Wawawi? Kita terus bersama Syaka Wijirin dan Abu Bakar Atan untuk ulasan perlawanan. Jadi bermula sudah permainan dalam separuh masa yang kedua ini. Apakah akan ada perubahan? Apakah akan ada jaringan yang ingin kita saksikan? Sama-samalah kita tumpukan perhatian sekarang ini kepada permainan separuh masa yang kedua yang baru saja bermula. Penguasaan yang begitu menarik seperti kata Zainal tadi ditunjukkan oleh pasukan Terengganu dalam separuh masa yang pertama. Kebangkitan di minit-minit terakhir oleh pasukan Perak, tetapi kesemuanya masih lagi gagal untuk memecah kebuntuan. Apakah akan ada sesuatu yang lebih menarik dalam separuh masa yang kedua? Kawalan yang cuba dilakukan oleh Ahmad Azlan, walaupun cuba dikejar di sana tadi kapten ataupun pemain veteran mereka Ahmad Syarul Azhar, tetapi akhirnya dibiarkan saja oleh penjaga gol Terengganu Syamsuri Mustafa. Jauh yang dilakukan oleh Nick Zolaziz, satu sepakan yang tidak begitu menarik, tetapi nasib baik dia dapat mengawal semula keadaan. Mudah ditampan di sana oleh Muhammad Marzuki Yusof. Boleh melakukan sesuatu yang di luar jangkaan, itulah kebolehan Ahmad Syarul Azhar. Percubaan dari luar kotak penalti daripada pemain ini sudah beberapa kali sebenarnya menggagalkan ataupun menewaskan penjaga gol lawan, tetapi malam ini dia dimasukkan di minit-minit terakhir separuh masa yang pertama tadi. Jadi mungkin dia sudah pun settle down sekarang ini bagi Ahmad Syarul Azhar untuk menggerakkan semula bahagian midfield bagi pasukan Perak, kerana disitulah sebenarnya kelemahan yang amat ketara dalam pasukan Perak sepanjang separuh masa yang pertama. Kanu perlu menggerakkan semula serangan menggunakan setiap kesempatan yang diperolehi. Keith Manju terlepas sekarang ini. Khalid Jamlus mencari ruang, masih lagi Khalid Jamlus agak lambat, akhirnya terpaksa menolak ke belakang. Menunggu di sana ialah Syarul Nizam. Ahmad Syarul Azhar sebentar tadi kembali semula kepada Khalid Jamlus. Kawalannya menarik daripada Khalid Jamlus. Kesilapan pula dilakukan oleh Khalid Jamlus, akhirnya terlepas ke semua pemain Perak yang sudah pun berada di depan pintu gol, mengharapkan sesuatu yang lebih menarik daripada Khalid Jamlus. Tetapi penguasaan menarik sekarang ini ditunjukkan oleh pasukan Perak, tetapi Kita Manju sudah pun offside. Sudah pun dapat dikesan dengan tepat oleh pembantu pengadil Muhammad Razaliah. Permulaannya menarik bakal bagi pasukan Perak khususnya dalam separuh masa yang kedua ini. Memang benar sekali, dan bagi sudut berkecuali neutral, secara neutralnya kita mengharapkan ingin melihat pasukan Terengganu lebih menerkam pada separuh masa kedua ini, kerana sedikit merugikan mereka menguasai permainan pada separuh masa pertama tetapi tidak benar-benar dapat mencipta satu ketajaman, kerana separuh masa kedua ini sudah pastilah yang telah dapat kita lihat awal-awal ini pasukan Perak dengan kemasukan Ahmad Syarul Azhar lebih garang dalam babak kedua ini. Di sana ialah Foto Abawi melakukan percubaan, tetapi tinggi percubaan yang dilakukan oleh pemain ini, yaitu Alpha Foto Abawi. Kita lihat bagaimana kawalan yang menarik daripada Foto Abawi, tetapi sukar bagi dia untuk meledakkan satu percubaan yang lebih tepat ke sasaran. Lihatlah kedudukan Foto Abawi dan akhirnya sepakan yang lebih merupakan sepakan lampungan yang dilakukan oleh Alpha Foto Abawi. Kuat untuk dikejar oleh Syarul Nizam Mustafa.
Nomor 11 di sana ialah Syarul Izrain. Putaran ke dalamnya akan dilakukan oleh pemain back iaitu Nick Zolaziz yang mengambil alih tempat Nur Fadli Alias yang tidak dapat diturunkan. Gerakan jauh yang dilakukan oleh Zaro Awang, gerakan yang coba diatur melalui Rusli Husin sebentar tadi, tetapi sekali lagi kawalan kemas yang dilakukan walaupun berada di sana ialah Nur Hisham Hassan, tetapi kawalan kemas dilakukan oleh Chan Wing Hong untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Maju, coba menggerakkan semula serangan, dibantu sebentar tadi oleh Ahmad Syarul Haza. Sini ialah Syarul Nizam Mustafa. Melihat di mana rakan berada, hantaran yang jauh dan akhirnya mudah bagi Muhammad Syamsuri Mustafa. Apakah dia menangkap bola itu di luar kotak penalti? Dapat dilihat dengan jelas oleh Maju, dan sekaligus dia memberi syarat kepada Sukidin yang memberikan sepakan percuma sekarang ini kepada pasukan Perak. Kita lihat memang jelas sesuatu yang tidak harus saya kira dilakukan oleh seorang penjaga gol yang berpengalaman seperti Muhammad Syamsuri Mustafa. Dari sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak. Satu dead ball situation yang menarik bagi pasukan Perak yang akan dilakukan oleh Silva Ricardo Adrian. Dialah begitu ramai pemain-pemain Perak sekarang ini yang berada di depan pintu gol pasukan Terengganu. Termasuklah Ahmad Azlan Zainal juga berada di sana. Nanta Kuma sudah pastilah mengharapkan ketinggiannya untuk melakukan tandukan. Tetapi siapakah yang akan melakukan connection? Cuba mencari. Maju juga terlepas. Nanta Kuma juga sebelum itu terlepas. Dan akhirnya terselamat pintu gol pasukan Perak. Satu situasi yang saya kira sedikit mencemaskan. Lihatlah ulang tayang bagaimana Nanta terlepas dapat ditolak keluar oleh Syamsuri Mustafa. Dan akhirnya follow up yang juga coba dilakukan oleh pemain-pemain Perak, termasuklah pemain ini, Kita Maju juga terlepas. Barulah ada nampaknya sedikit urgensi dari corak permainan pasukan Perak. Sekarang ini Bakah sudah mula mengatur gerak-gerak yang lebih menarik jika dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan separuh masa yang pertama tadi. Itu memang sesuatu yang kita jangkakan, ya, kemasukan Ahmad Syarul Azhar. Tetapi apa juga yang perlu diberi perhatian oleh Terengganu sebelum kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gol, juga sedikit kekeliruan sebenarnya, kelekaan sedikit di barisan pertahanan. Itulah sesuatu yang harus diberi perhatian oleh pasukan Terengganu ini jika tidak mahu mereka menipu padah pada separuh masa kedua ini setelah bermain dengan agak baik pada separuh masa pertama tadi. Kawalan yang gagal dilakukan oleh pemain ini iaitu Muhammad Silah, memberikan lontaran ke dalam sekarang ini yang akan dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal. Siaran secara langsung yang dibawakan kepada anda oleh Tenaga Nasional membolehkan kita menyaksikan pertemuan Perak bertemu Terengganu. Sekali lagi kedudukan yang agak bahaya, tetapi gagal digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pemain-pemain Perak. Gerakan di bahagian midfield, Ahmad Syarul Azhar bersama-sama dengan Chan Wing Hong terlepas, dan counter attack pantas sekarang ini. Dos Santos bergerak dengan begitu menarik. Foto Abawi, tapi agak lambat. Sudah ada 5 pemain di hadapannya menjaga pintu gol pasukan Perak. Satu cross yang dilakukan akhirnya terlepas begitu saja. Cross yang dilakukan oleh Alfa Foto Abawi. Tidak cukup pemain yang turun berada di depan pintu gol, menyukarkan bagi Alfa Foto Abawi untuk melakukan cross yang lebih menepati sasaran, kerana hanya Dos Santos berseorangan saja mengharapkan sesuatu yang menarik daripada Foto Abawi. Syarul Izrain, kesilapan yang dilakukan oleh Syarul memberi peluang kepada Syarul Nizam menggerakkan serangan sekarang ini. Khalid hantar semula ke depan pintu gol, tetapi sudah pun dikawal di sana, walaupun dia cuba mengarahkan hantaran itu kepada Maju. Sekali lagi Maju terlepas. Mudah bagi Muhammad Syamsuri Mustafa. Hantaran yang dilakukan oleh Ahmad Syarul sebentar tadi. Nanta Kuma tidak sampai kepada Khalid Jamlus. Kawalan mudah dilakukan oleh Rusli Husin sebentar tadi.
Gerakan semula melalui Nick Zolazis. Dia juga melakukan kesilapan. Apakah mau melakukan percubaan terus atau mau melakukan hantaran ke depan pintu gol? Akhirnya sia-sia gerakan yang diatur, mungkin mengecewakan jurulatih mereka Muhammad Nick yang kita lihat di gambar sekarang ini, mengambil alih tempat Tajuddin Noor pada bulan Mac yang lalu. Tetapi sekurang-kurangnya dia juga berjaya membawa pasukan Terengganu sehingga ke pertandingan akhir Piala FA ini. Walaupun mereka gagal untuk melayakkan diri ke pertandingan Piala Malaysia. Merah bagi Kapten Zul Harisam. Sementara itu Terengganu juga sudah pun siap sedia. Pemain yang menghadapi kecederaan Nick Zolazis sudah pun masuk semula sebenarnya. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak. Silva Ricardo Adrian seperti biasanya akan melakukan sepakan percuma. Khalid dan juga Maju bersiap sedia. Muhammad Silah mengawal dan akhirnya mudah ditolak keluar oleh Muhammad Marzuki Yusof. Taran ke dalam. Takkan Rosli Hussein sudah terkuat, akhirnya keluar. Gagal dikawal oleh pemain ini yaitu Muhammad Nur Hisham Hassan. Khalid, Syahrul Azhar. Sini ialah Ahmad Azlan Zainal. Gagal pula dikawal oleh Syahrul Ezrain. Taran ke dalam yang akan dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal bersama-sama dengan Syahrul Nizam Mustafa. Masih lagi Syahrul Nizam, Nanta, Chan Wing Hong. Off target percubaan yang dilakukan oleh Chan Wing Hong. Kita lihat ulang tayang. Yang dilakukan oleh Nanta Kumar keluar dibiarkan saja oleh Khalid Jamlus. Sementara itu ada pemain Terengganu pula yang menghadapi kecederaan sekarang ini, baring di tengah padang. Saya kira mungkin kecederaan yang tidaklah begitu serius, tetapi beginilah keadaan di Stadium Nasional. Agak sunyi, sepi sedikit sekarang ini, penyokong kedua-dua pasukan. Sementara itu Silva Ricardo Adrian juga menghadapi kecederaan setelah bertembung bersama-sama dengan pemain ini yaitu Nur Hisham Hassan. Santos terlepas, juga tidak sampai kepada Foto Wabawi. Barulah dikawal sekarang oleh Syahrul Ezrain. Foto Wabawi. Syahrul mudah dicuri di sana oleh Syahrul Nizam. Permainan diteruskan. Maju coba bergerak pantas sekarang ini, mempunyai ruang yang menarik. Khalid Jamlus sudah pun meluru ke depan, tetapi lihatlah bagaimana dua pemain mengawal pergerakan Kita Manju. Beliau menghadapi kesukaran untuk melepaskan diri. Zairul Anwar sekarang ini membuat hantaran jauh, tetapi permainan terhenti lagi. Kita lihat bagaimana Kita Manju cuba melepaskan diri, tetapi ada pemain Terengganu sekarang ini yang menghadapi kecederaan apabila cuba mengawal pergerakan Kita Manju sebentar tadi. Jadi permainan terhenti lagi dalam menit yang ke-59. Sementara itu Kita Manju nampaknya memberikan
Pujian kepada rakan-rakannya yang telah berjaya membuat gerakan-gerakan yang lebih menarik. Dia juga memiliki skill yang boleh diharapkan untuk memecah benteng pertahanan pasukan lawan. Tolakan yang dilakukan sebentar tadi oleh Syamsul Saad bersama-sama dengan Ahmad Azlan Zainal sekarang ini. Saya kira dia sudah dijatuhkan pula oleh Muhammad Syahrul Ezrain. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak dari sebelah kiri pintu gol. Kita lihat bagaimana kaki yang dikais tadi oleh Muhammad Syahrul Ezrain. Jadi sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Perak. Satu lagi situasi yang menarik yang akan cuba dicipta oleh Chan Wing Hong melalui sepakan percuma ini. Chan Wing Hong tetapi mudah saja ditanduk keluar oleh Mazuki Yusof untuk mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Tetapi gerakan yang masih lagi diatur, tidak offside Khalid Jamlus, tetapi dia juga lambat sebenarnya dan akhirnya mudah bagi Rosli Husin mengawal keadaan. Kedua pasukan menghadapi kesukaran sekarang ini Baka untuk mengatur gerakan-gerakan yang lebih kemas ke arah pintu. Kita nampak tadi satu larian yang dilakukan oleh Kita Manju. Saya rasa itulah cara yang terbaik. Itulah cara yang boleh mendatangkan ketajaman untuk kedua-dua pasukan, khususnya yang dilakukan oleh kita untuk pasukan Perak. Kerana apa yang terlihat lebih banyak menggunakan bola-bola tinggi. Kalau melihatkan barisan pertahanan, kawalan setakat ini, kedua-dua pasukan Muhammad Sila dan Zul Harizam begitu baik, mantap di central defense pasukan Terengganu, dan begitu juga Luciano Gauss dan Syamsul Saad. Memang sukar sekali jika kedua-dua pasukan ini ingin menggunakan hantaran-hantaran bola tinggi. Clearance dilakukan oleh Rosli Husin. Sementara itu pertukaran telah pun dilakukan oleh pasukan Terengganu. Mereka memasukkan Said Ridwan Abdullah sebentar tadi, dan saya kira pemain yang dikeluarkan ialah Nick Zolaziz. Mudah saja ditanduk oleh Zul Harisam Awang, yaitu kapten bagi pasukan Terengganu. Yalah betapa ketat kawalan yang dilakukan oleh Zul Harisam terhadap Kita Manju. Sanalah Syarul Nizam, mana diteruskan kata pengadil, advantage diberikan Ahmad Azlan. Cross oleh Ahmad Azlan, sekali lagi diselamatkan oleh kapten pasukan Terengganu yaitu Zul Harisam. Sementara itu akhirnya permainan terhenti untuk membolehkan Syahrul Nizam mendapat perawatan. Bagaimana satu pertembungan di antara pemain ini dengan pemain yang sememangnya memiliki corak permainan yang keras, yaitu Muhammad Nuri Syamasa. Sementara itu inilah pemain gantian yang dibawa masuk sebentar tadi, yaitu Said Ridwan Abdullah. Dia sebenarnya yang melakukan asakan terhadap Syahrul Nizam Mustafa. Sesuatu yang diperkatakan oleh Mazuki Yusof kepada pemain gantian yang baru saja dibawa masuk. Sementara itu Syahrul Nizam Mustafa sekarang ini diusung keluar untuk menerima rawatan supaya permainan ini dapat diteruskan. Zairo hanya menyepak keluar untuk memberikan lontaran kepada pasukan Perak. Satu sikap sporting yang ditunjukkan oleh Zairo. Maju terlepas. Gerakan menarik daripada Nantakuma sekarang ini. Cuba menggerakkan semula serangan. Khalid Jamlus melihat di mana Maju berada. Nantakuma juga sudah pun naik ke atas. Syahrul Azhar nasib baik dapat mengawal bola. Sanalah Ahmad Azlan sama-sama dengan Khalid Jamlus. Masuk semula Syahrul Nizam, lontaran ke dalam. Ahmad Azlan jauh mencari Maju, tetapi dikawal oleh Muhammad Silah. Dibantu sekarang oleh Syahrul Ezrain. Syahrul bersama-sama dengan pemain gantian Said Ridwan. Sekali lagi tolakan yang dilakukan oleh Mazuki Yusof gagal.
mudah bagi pemain ini, iaitu Syamsul Saad mengawal keadaan, memberi arahan kepada rakan-rakannya. Antara pemain yang sememangnya berpengalaman, iaitu Syamsul Saad, dia boleh membaca corak permainan lawan dengan begitu menarik, walaupun kadangkala masalah yang dia hadapi olehnya ialah tindakan-tindakannya yang kadangkala lambat, dan itulah barangkali yang dikatakan sedikit kelemahan yang ada kepada Syamsul Saad. Gerakan yang diatur oleh pasukan Terengganu sekarang ini mencari ruang untuk menggerakkan serangan, tetapi sukar bagi pemain Rosli Hussein untuk melepaskan diri. Di sana ialah pemain midfield Silva Ricardo Adrian, antaran jauh Khalid Changlus, tetapi ketangkasan Muhammad Silah menyelamatkan keadaan. Maju sekarang ini, antarannya mudah dikawal sekarang oleh Syahrul Nizam. Satu lorongan yang cuba dilakukan oleh Syahrul Nizam dapat dipintas dengan baik oleh pemain Terengganu. Sekarang ini Foto Abawi sama-sama dengan Ahmad Azlan, dan mudah bagi kapten pasukan Perak, iaitu Syamsul Saad, mengawal keadaan. Terselamat pintu gol Perak. Apakah bola sudah pun terkena tangan? Tidak, permainan diteruskan. Advantage diberikan oleh pengadil pada pasukan Terengganu. Percubaan jauh yang dilakukan oleh Mazuki Yusof. Satu percubaan yang dilakukan saya kira disebabkan oleh rasa sedikit kecewa dengan apa yang sedang berlaku ketika ini. Bakar. Memang kita tahu juga ya, Marzuki mampu melakukan rematan-rematan kencang, tetapi memang satu jarak yang begitu terlalu jauh untuk dia melakukan percubaan itu. Mungkin juga Marzuki melakukan tindakan itu melihatkan seorang pemain Perak, ketua pasukan Perak Syamsul Saad, yang masih lagi terbaring. Apapun memang percubaan demi percubaan yang diharapkan daripada pasukan Terengganu nampaknya agak reda sedikit pada separuh masa kedua ini. Kita lihat bagaimana kecederaan yang dialami oleh Syamsul Saad, pertembungan beliau bersama-sama dengan Alfa Foto Abawi. Sememangnya Perak saya kira amat memerlukan khidmat pemain ini, Syamsul Saad, kerana dia merupakan pemain pertahanan yang cukup berpengalaman. Dilihat saja, mudah dikawal oleh Ahmad Syarul Azhar. Pantas cuba mencari maju, tetapi sekali lagi kawalan kemas yang dilakukan oleh Zul Harisam Awang, seorang lagi pemain veteran dalam skuad pasukan Terengganu ini. Gerakan kali ini melalui Syed Ridwan akan dapat menghasilkan sesuatu. Cross, tetapi sekali lagi gagal, dan peluang rempatan dari luar sekali lagi dilakukan oleh pemain Terengganu dalam situasi yang cukup sukar, tetapi mereka terpaksa menggunakan apa saja kesempatan yang ada, dan itulah yang dilakukan oleh Muhammad Nuri Syamasa. Kita lihat bagaimana dia melakukan satu percubaan, satu drive yang cuba dilakukan, tetapi sekali lagi serong di sebelah kanan pintu gol. Satu kedudukan yang agak menarik sebenarnya, tetapi finishing itu sahaja yang masih lagi mengecewakan pasukan Terengganu. Siana Gox terlepas, tetapi nasib baik berada di sana Chan Wing Hong mengawal keadaan. Chan Wing Hong antaran jauh, mudah bagi Muhammad Silah. Di sini sekarang ialah Muhammad Azlan Zainal sama-sama dengan Khalid Chamlus, dibantu sebentar tadi oleh Syahrul Nizam. Ini dia Syahrul Nizam Mustafa. Khalid, tapi sudah pun bersiap sedia Muhammad Silah. Main berasal dari Sierra Leone. Antaran ke dalam yang akan dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal. Antaran jauh ke depan pintu gol, tetapi dapat dibaca dengan tepat oleh Syamsuri Mustafa.
berlaku pertembungan di antara Hamsani dan juga Alfa Fotuabawi. Apakah Hamsani menghadapi kecederaan sekarang ini? Satu kedudukan 50-50 saya kira. Dan pastilah Alfa Fotuabawi juga tidak mempunyai pilihan lain selain mencuba. Ada riak-riak kecewa sebenarnya di wajah Tony Neto. Kita lihat sekali lagi ulang tayang bagaimana Hamsani keluar untuk menyelamatkan keadaan bertembung dengan Alfa Fotuabawi. Bakar. Memang jelas dia berhak. Fotuabawi ini mengasak di sana penjaga gol. Tetapi saya lihat tadi dia sedikit marah selepas insiden ini. Tetapi saya rasa memang dalam situasi 50-50 perebutan bola tinggi begitu, kelebihan tetap diberikan kepada penjaga gol. Fotuabawi nampaknya semakin ketandusan beberapa ruang yang seperti mana yang didapat. Jadi tidak heranlah begitu bersemangat dia merempuh melakukan challenge itu tadi. Jadi yang belum ada ialah jaringan gol daripada kedua pasukan. Kedudukannya masih lagi terikat dengan 0-0. Permainan yang sudah pun berlarutan sehingga ke minit yang ke-70. Sesuatu yang saya kira mengecewakan sedikit penyokong kedua pasukan. Sebab itulah tidak begitu hingar-bingar lagi reaksi penyokong-penyokong di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Apa pula yang ingin dikatakan oleh Kita Maju terhadap Muhammad Silah? Apapun lontaran ke dalam bagi pasukan Terengganu. Dos Santos terlepas, Nanta berada di sana. Khalid Jamlus gagal mengawal. Ada 3 pemain di hadapannya, termasuklah Muhammad Syamsuri Mustafa yang pantas keluar untuk menyelamatkan keadaan. Berlaku satu lagi kecederaan nampaknya bagi pasukan ataupun pemain Perak. Chan Wing Hong pula kali ini terbaring. Sementara itu Luciano Gox menyatakan sesuatu kepada Alfa Fotuabawi. Mungkin tindakan Fotuabawi yang menyiku Chan Wing Hong sebentar tadi. Kira lompatan yang cukup tinggi dilakukan oleh Chan Wing Hong dalam usaha untuk mengawal pergerakan Alfa Fotuabawi. Itulah sebenarnya yang mengakibatkan kecederaan yang dialami oleh Chan Wing Hong. Bagi saya Bakar, permainan yang sedikit begitu kendor sekarang ini daripada kedua pasukan. Jelas agak perlahan untuk permainan walaupun kita menjangkakan kemasukan Ahmad Syahrul. Membawa sedikit perubahan, bertambah asakan-asakan pasukan Perak, tetapi secara keseluruhannya benar sekali kata Syakawi itu. Mungkin juga penyokong-penyokong kedua pasukan masih lagi teringat dapat mengimbas kembali bagaimana perlawanan akhir Piala Malaysia 1998 yang berkesudahan dengan masa tambahan Syakawi. Mungkin juga perkara yang sama akan berlaku. Apapun Terengganu masih lagi berusaha sekarang ini. Masih lagi menghadapi kesukaran kerana lihatlah begitu ramai pemain-pemain yang berjersey kuning berada di depan pintu gol mereka. Setiap kali pintu gol mereka diasak, Khalid Jamlus berseorangan saja memudahkan tugas Zul Harisamawang. Kado Adrian, satu hantaran yang baik tetapi sudah pun offside. Kita Manju sudah pun dapat dikesan dengan tepat oleh pembantu pengadil Rosali Yaakob. Syahrul Azrain perannya tidak kemas. Ahmad Syarul Azhar juga saya kira agak tenggelam corak permainannya separuh masa yang kedua ini. Belum lagi memberi kesan sebenarnya kepada bahagian midfield. Saya rasa komitmen yang ditunjukkan oleh Ahmad Syarul Azhar dalam permainan ini seolah-olah tidak bermain secara 100%. Mungkin ada masalah yang masih lagi dihadapi oleh Ahmad Syarul Azhar, tak tahulah. Tetapi di sana ialah pasukan Perak yang cuba mengasak melalui Ricardo Adrian. Sekali lagi terlepas. Counter attack yang cuba dilakukan. Dos Santos juga gagal untuk mengawal keadaan. Tolakan yang dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal. Gerakan menarik sekarang ini. Kita Manju. Buat hantaran melintang. Satu kedudukan yang menarik Adrian. Tetapi dia juga gagal mengawal Silva Ricardo Adrian. Walaupun dia melihat di mana Khalid Jamlus berada. Tetapi gerakan yang tidak
sekali lagi mencari. Antara jauh yang dilakukan oleh Ahmad Azlan, walaupun cuba mencari Khalid Jamlus, tetapi pengalaman yang ada kepada Syamsuri Mustafa mudah bagi beliau untuk menyelamatkan keadaan. Terengganu pula sekarang ini mempunyai ruang untuk menggerakkan serangan. Tetapi sekali lagi lambat pergerakan yang diatur dan akhirnya terlepas begitu saja. Apapun mereka mendapat sepakan atau pelontaran ke dalam ataupun sepakan penjuru. Sepakan percuma sebenarnya, kerana mungkin ada kekasaran. Siapa lagi kalau bukan Nantakuma yang melakukannya. Apakah sepakan penjuru ini akan dapat menghasilkan sesuatu? Terkandas pula sepakan penjuru yang dilakukan ataupun sepakan percuma yang dilakukan. Sementara itu Chuan Wing Hong pula tidak begitu berpuas hati dengan keputusan pembantu pengadil, iaitu Muhammad Kamil Tumin. Saya kira dia berada terlalu dekat. Dia menampan bola itu dengan tangan dan akhirnya sepakan percuma sekali lagi. Bagaimana pemain-pemain yang berada di depan pintu gol bersiap sedia sekarang ini untuk menghadapi sebarang kemungkinan yang akan berlaku melalui sepakan percuma ini. Satu situasi yang menarik bagi pasukan Terengganu khususnya, tetapi Bucai dikeluarkan dan saya kira akan melakukan rembatan terus, tetapi sekali lagi terkandas gerakan yang cuba diatur. Zulharisam sudah pun terperangkap gerakannya dengan perangkap offside pemain ini, yaitu Zairwan. Jadi terlepas peluang pasukan Terengganu. Kita lihat memang jelas dua pemain yang berada pada posisi offside. Khalid Jamlus mencuba sekarang ini bagi pasukan Perak. Bola sudah pun keluar. 76 menit sudah pun berlalu permainan yang masih lagi kebuntuan jaringan. Ahmad Syarul Azhar, Khalid Jamlus, Adrian mencari ruang sekarang ini, akhirnya mencuba juga, tetapi sekali lagi terkandas percubaan Silva Ricardo Adrian. Masih lagi berusaha, akhirnya bola itu sudah pun terkena pemain Terengganu untuk memberikan sepakan penjuru. Siap sedia melakukan sepakan penjuru ini adalah Ahmad Syarul Azhar. Pergerakan Ahmad Syarul juga begitu lemah untuk mengambil sepakan penjuru ini, kerana untuk memberi peluang kepada rakannya, yaitu Silva Ricardo Adrian yang menghadapi sedikit kecederaan sekarang ini. Sementara itu mereka juga bersiap sedia untuk membawa masuk R. Surendran dalam usaha mereka untuk mengukuhkan lagi barisan midfield dan juga barisan serangan. Siapakah yang akan dikeluarkan? Apakah pemain Silva Ricardo Adrian akan dikeluarkan? Itu dia, sudah pun dikeluarkan. Jadi satu lagi pertukaran dilakukan oleh pasukan Perak, memasukkan R. Surendran. Jadi sudah dua pertukaran sebelum itu mereka memasukkan Ahmad Syarul Azhar yang akan melakukan in-swinger sekarang ini. Mudah ditanduk keluar sebentar tadi oleh pemain back Rosli Hussein. Masih lagi berusaha untuk mengatur gerakan, tetapi terlepas maju tandukan yang tidak begitu kemas yang cuba diarahkan kepada Khalid Jamlus. Mudah dikawal oleh Said Ridwan. Gerakan yang menarik sekarang ini. Foto Wabawi dapat melepaskan diri. Ada ruang untuk melakukan cross, tetapi saya sendiri tidak faham apakah dia ingin melakukan percubaan terus ataupun mau melakukan cross. Akhirnya mudah bagi Muhammad Hamsani. Tapi gerakan yang menarik sekarang ini. Zairo Dos Santos mencari ruang. Sukar bagi Dos Santos. Ahmad Syarul Azhar pula. Counter attack daripada pasukan Perak. Ahmad Syarul Azhar
Terlepas peluang sekarang ini kepada Kita Maju. Bantu sekarang oleh Khalid Chamlus. Membuat percubaan terus. Lemah percubaan yang dilakukan. Mudah bagi Syamsuri Mustafa. Kurang menyengat baka percubaan daripada pemain-pemain barisan depan kedua pasukan setakat ini. Dengan tinggal kira-kira 10 ataupun 12 minit saja lagi perlawanan, nampak jelas memang semakin berkurangan percubaan-percubaan. Tetapi apa yang saya percaya, saya rasa dalam perlawanan ini pada minit-minit terakhir ini mungkin satu gerakan balas yang pantas kalau dapatlah dihasilkan sama ada pasukan Perak ataupun Terengganu, itulah yang satu peluang yang terbaik untuk mereka melakukan mencipta gol, kerana melihatkan serangan-serangan biasa, gerakan-gerakan dari midfield agak sukar untuk kedua pasukan setakat ini. Ahmad Syarul Azhar, itulah apa yang ingin dilakukan dan itulah yang telah pun dilakukan oleh Ahmad Syarul Azhar, tetapi juga Serong di sebelah kanan pintu. Kita lihat ulang tayang bagaimana Ahmad Syarul Azhar melakukan percubaan dari luar kotak penalti. Sekali lagi Serong sedikit di sebelah kanan pintu gol. Apakah permainan ini akan berlarutan sehingga ke masa tambahan? Atau seperti kata Baka, apakah kita cuma akan melihat satu gol yang akan memisahkan kedua pasukan ini? Percubaan menarik dari Zairul Awang. Follow up yang dilakukan oleh Dos Santos pula gagal untuk melakukan sesuatu yang menarik. Inilah satu-satunya peluang percubaan yang cukup menarik daripada Zairul Anwar. Kita lihat tangkapan yang tidak kemas daripada Hamsani, bola muntah, tetapi lihatlah bagaimana follow up yang dilakukan oleh Dos Santos pula melantun tinggi. Inilah percubaan yang menarik daripada Zairul Anwar minit yang ke-81. Walaupun terbabas tangkapan yang cuba dilakukan oleh Hamsani, tetapi Luciano Gok sudah pun mengawal pergerakan Dos Santos, menyukarkannya untuk melakukan sentuhan yang lebih jitu. Sekaligus Luciano Gox menghadapi kecederaan, tetapi terpaksa keluar untuk seketika menerima rawatan di luar padang. Sepakan penjuru sekarang ini. Apabila bola itu ditolak keluar oleh Hamsani, sekali lagi terpaksa menumbuk bola itu keluar. Situasi yang sedikit menekan saya kira bagi pasukan Perak sekarang ini, yang harus digunakan dengan sebaik-baiknya oleh pasukan Terengganu. Tetapi Perak surrender. Kita Maju pula gagal untuk mengawal. Mudah bagi Zul Harisam Awang mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Taran ke dalam yang sudah pun permainan terhenti lagi nampaknya. Barulah melakukan lontaran ke dalam sekarang ini. Lontaran yang telah pun dilakukan oleh Chan Min Bong. Di sana ialah Kita Maju. Cari Khalid. Tetapi mudah dikawal oleh Syahrul Israel. Kedudukannya masih lagi bahaya. Khalid Chamlus. Tetapi kali ini Silah tidak melakukan kesilapan. Luciano Gox pula sekarang ini membantu barisan serangan. Akhirnya terlepas begitu saja Arsu Rendren. Dos Santos. Bola terkena tangan kata pembantu pengadil, walaupun Dos Santos tidak menyetujui apa yang ataupun keputusan yang telah dibuat oleh pembantu pengadil Muhammad Kamil Tumin. Arsu Rendren. Memberikan lontaran ke dalam Nur Hisham sebentar tadi. Hantaran-hantaran yang semakin tidak menepati sasaran yang dicari. Lebih banyak sekadar mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Mungkin saya kira konsentrasi pemain juga semakin tergugat sekarang ini. Mudah bagi Syamsul sebentar tadi. Apakah ini merupakan satu break yang dicari-cari oleh pasukan Perak? Khalid juga gagal. Dia sendiri menghadapi kesukaran sebenarnya, Khalid Chamlus. Taran ke dalam yang akan dilakukan oleh Ahmad Azlan Zainal.
Khalid. Kita maju. Akhirnya clearance dilakukan oleh Zairo dan peluang sekarang ini pada Dos Santos. Dos Santos tetapi sukar bagi Dos Santos pula untuk melepaskan sepakan yang lebih kemas kerana saya kira dia telah pun diasak sebentar tadi oleh Luciano Gox. Kita lihat sekali lagi bagaimana timely tackle yang dilakukan oleh Luciano Gox menyukarkan percubaan yang ingin dilakukan oleh Dos Santos. Maka saya kira inilah satu-satunya peluang yang menarik daripada Dos Santos sebentar tadi. Memang cukup timely, memang begitu tepat sekali tackle yang dilakukan oleh pemain ini Luciano Gox, kerana sebelum dia melakukan tackle itu dia baru saja mendapatkan rawatan di tepi padang dan terus saja dia meluru. Memang nasib baik untuk pasukan Perak. Kerajinan yang ditunjukkan walaupun sudah keletihan, walaupun terhencut-hencut, pasukan Perak harus berterima kasih kepada Luciano dalam insiden itu tadi. Sepakan penjuru yang dilakukan sebentar tadi oleh Syahrul Izrain. Terengganu masih lagi berusaha sekarang ini untuk mengasak di minit-minit terakhir ini. Tinggal lebih kurang 5 minit saja lagi masa sebenar, tetapi akhirnya clearance dilakukan oleh pemain ini, Syamsul Saad. Satu lagi sepakan penjuru. Sementara itu agak tenang Hamsani Ahmad. Sementara itu Luciano Gox memberi arahan kepada rakan-rakan supaya Khalid Chamlus dan juga Manju berada di atas, kerana mungkin dia tidak mahu kesemua pemain turun untuk berada di depan pintu gol, kerana ideanya mungkin untuk cuba melakukan clearance yang pantas mengharapkan Khalid dan juga Manju melakukan counter attack. Tapi tidak menjadi hasrat Luciano Gox. Dan tidak tercapai juga hasrat pemain ini, yaitu Dos Santos yang mendapat peluang yang cukup baik sebentar tadi. Teranan ke dalam sekali lagi Muhammad Syahrul Izrain. Terlepas. Dibantu di sana oleh Zairo Anwar. Juga terlepas. Nanta boleh menggerakkan serangan sekarang ini. Agak lambat tadi pergerakan Wing Hong. Sementara itu terlepas pula Surendran. Mudah dikawal sekarang oleh Mazuki Yusof. Foto Wabawi bersama-sama dengan Zairo. Sekali lagi clearance dilakukan oleh Chan Wing Hong. Khalid Chamlus, tetapi confident Muhammad Silah memberikan kepada penjaga golnya Syamsuri Mustafa. Kesilapan pula dilakukan oleh Syamsuri. Lontaran pantas yang ingin dilakukan oleh Syarul Nizam. Kita maju. Semula kepada Syarul Nizam. Cross oleh Syarul Nizam, tetapi terlalu ke dalam. Sudah pun bersiap sedia Muhammad Syamsuri Mustafa. Tangkapan kemas dari beliau. Dan Takuma sama-sama dengan Syamsul Saad. Antaran jauh coba mencari Surendran. Masih lagi Surendran sekarang ini. Tetapi akhirnya terlepas begitu saja. Memberikan sepakan penjuru sekarang ini dari sebelah kanan pintu gol kepada pasukan Perak. Apakah kita akan melihat permainan ini berlarutan sehingga masa tambahan? Dan akhirnya apakah kita akan melihat jaringan the golden goal ataupun the silver goal yang akan dilaksanakan dalam permainan ini sekiranya dalam masa tambahan ini kita mungkin dapat melihat sesuatu. Apapun permainan, ada lagi lebih kurang 2 minit dalam masa sebenar, tidak termasuk masa tambahan. Jadi masih ada peluang bagi mana-mana pasukan untuk menjaringkan sekurang-kurangnya 1 gol. Tetapi akhirnya pemain Perak sudah pun dipersalahkan. Sepakan percuma kepada pasukan Terengganu apabila Kenan Takuma dipersalahkan. Sampai kepada Santos. Di sana tadi ialah Zairo. Khalid. Kawalannya menarik, terlepas begitu saja. Dan akhirnya sekali lagi pemain ini dipersalahkan, yaitu Kita Manju. Sepakan percuma sekarang ini bagi pasukan Terengganu, yang mungkin sedikit lega sekarang ini kerana keadaan masa yang semakin suntuk. Mungkin mereka lebih suka untuk bermain dalam masa tambahan. Tetapi siapa tahu, seperti kata Baka, mungkin akan ada satu gerakan yang sudah cukup untuk mendapatkan 1 gol.
Ahmad Syarul Azhar sekarang. Ke atas Samsul Saad yang cuba membantu barisan serangan. Nasib baik dapat mengawal keadaan Ahmad Azlan. Di sana ialah Syarul Nizam. Ahmad Azlan Zainal. Kita maju. Masih lagi mengawal. Kita maju. Apakah dijatuhkan? Tidak, kata pengadil. Malah Subkiden sendiri tidak menunjukkan sedikit pun perhatian kepada insiden yang berlaku. Walaupun kita maju mengharapkan sepakan penalti, tetapi tidak dilayan oleh Subkiden. Kita lihat sekali lagi ulang tayang. Apakah, saya kira mungkin dia sengaja driving menjatuhkan diri, tetapi Subkiden barangkali dapat melihat sesuatu yang lebih tepat daripada tempat dia berada. Counter attack yang coba dilakukan oleh pasukan Terengganu. Mazuki Yusof. Gerakan menarik. Zaibo ataupun Zairo, maafkan saya. Mazuki. Berada di sini adalah Syarul Israel. Sekali lagi terlepas Foto Abawi. Terlepas juga Dos Santos. Mereka hanya bermain dalam masa tambahan saja sekarang ini. Jadi jelas apakah kita akan terpaksa berjaga lagi untuk melihat permainan dalam masa tambahan. Nampaknya begitulah. Dan satu rekod pertemuan yang tersendiri ya, pertemuan final di antara pasukan Perak dan juga Terengganu. Sudah 2 kali pertemuan mereka dalam Piala Malaysia, dan pada tahun 1998 dan juga dalam perlawanan akhir Piala Malaysia juga pada tahun 2001. Kedua-dua perlawanan itu telah menyaksikan masa tambahan, dan mungkin inilah perlawanan ketiga mereka beraksi di final. Sekali lagi kita rasa akan berlanjutan hingga ke masa tambahan. Akan percuma apabila kita maju berada pada posisi offside. Tebakan yang dilakukan oleh Syahrul Azrain, dan itu dia tiupan whistle menamatkan permainan dalam masa sebenar. 90 minit yang tidak menghasilkan sebarang gol. Jadi terpaksalah saudara penonton bersama dengan kami juga di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini untuk menunggu permainan dalam masa tambahan. Dan apakah kita akan melihat ataupun dapat melihat jaringan gol Perak daripada antara pasukan yang bertanding pada malam ini. Tetapi apapun itulah yang berlaku di Stadium Nasional di Bukit Jalil ini. Pertandingan akhir Piala FA, pertemuan di antara pasukan Perak bertemu dengan pasukan Terengganu. Tetapi sayang sekali tidak ada sebarang jaringan dalam masa sebenar. Jadi kedua-dua pasukan sekarang ini bersiap sedia untuk bermain dalam masa tambahan. Baiklah, kita berehat seketika. Kembali.